Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 30 Mac bersama saya Hazam Mokhtar. Kerajaan menetapkan hanya pemandu sahaja dibenarkan memandu kereta persendirian antara 6 pagi hingga 10 malam di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 yang akan berkuat kuasa 1 April ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata syarat itu adalah sebahagian dari usaha agresif kerajaan dalam menghentikan rantaian jangkitan COVID-19. Perkhidmatan e-panggilan dan teksi turut dibenarkan beroperasi di jalan raya dalam tempoh itu. Terdahulu, PKP dilanjutkan 14 hari lagi bermula 1 April sehingga 14 April selepas gelombang pertama PKP pada 18 Mac lalu. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki menyarankan kerajaan supaya menyalurkan segera bantuan prihatin nasional tanpa perlu menunggu sehingga hujung April. Beliau berkata perkara itu harus disegerakan kerana kerajaan sudah mempunyai maklumat terutamanya kategori B40 seperti yang ada dalam senarai bantuan sara hidup dan BRIM. Beliau menambah rakyat kini semakin tertekan terutamanya yang tidak dapat keluar bekerja, mereka yang dicutikan tanpa gaji dan diberhentikan kerja. Jumaat lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin bagi membantu rakyat berdepan situasi sukar ketika Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Seorang doktor pakar jantung mengaku tidak bersalah terhadap 2 pertuduhan iaitu melanggar Perintah Kawalan Pergerakan dan menghalang penjawat awam menjalankan tugas 2 minggu lalu. Tertuduh Dr. Ong Hian Teck membuat pengakuan tersebut setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jamaliah Abdul Manap di Mahkamah Magistrate Georgetown, Pulau Pinang hari ini. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang berusia 61 tahun itu didakwa kerana dengan sukarela menghalang seorang penguatkuasa Majlis Bandaraya Pulau Pinang melakukan tugas. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di Taman Bandaraya Pulau Pinang pada 19 Mac lalu. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum 2 tahun penjara atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kerajaan hari ini mengumumkan harga siling topeng RM1.50 seunit berbanding harga sebelum ini yang lebih tinggi. Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata harga baru itu turut dipersetujui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan mengambil kira kos pembekal luar negara. Penetapan harga itu turut mengambil kira kos pengimportan dan harga baru itu akan mula berkuat kuasa pada 1 April ini. Beliau menambah mesyuarat bersetuju harga siling topeng adalah RM1.50 sekeping iaitu 50 sen lebih murah daripada harga awal yang diumumkan iaitu RM2. Kita beralih ke berita sukan. Pemain, jurulatih dan kaki tangan pasukan Johor Darul Takzim bukan sahaja bersetuju dengan pemotongan gaji 33%, malah mereka juga akan mendermakan sebahagian daripada gaji mereka untuk disalurkan kepada tabung bencana negeri Johor. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam berkata pengorbanan para pemain dan pegawai pasukan JDT itu seharusnya dicontohi pasukan lain dalam Liga Malaysia. Beliau juga berharap pasukan dalam Liga Malaysia dapat mengadakan perbincangan terbuka dan mencapai satu keputusan bersama berhubung isu pembayaran gaji dalam keadaan yang sukar ketika ini demi menjaga kepentingan arena bola sepak negara. Terdahulu, JDT mengumumkan langkah itu semalam menerusi catatan di Facebook rasmi pasukan berkenaan. Ayuh Malaysia teruskan membantu Barisan Hadapan Negara dalam memerangi wabak COVID-19 dengan menyalurkan sumbangan anda ke tabung bantuan frontliners COVID-19 Sinar Harian dan sentiasa bersama Sinar Harian untuk mengikuti perkembangan isu semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my.